Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idha syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin sejamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Cuma Imam Idris lah nama imam. Ada sedikit urusan tadi, dimaklum pada saya. Baik tuan-tuan, alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Muka surat apa? (65) tapi 31 kot kan? Al-Latif kan? Nama Allah Al-Latif. Baik. Jadi sebelum saya teruskan, ada sedikit soalan tuan-tuan berkenaan dengan beza antara fardu dan wajib. Apa beza fardu dan apa beza wajib? Kita sebut fardu kan, kemudian wajib. Baik, menurut jumhur ulama ataupun majoriti ulama, iaitu mazhab Hanbali, mazhab kita Syafi'i dan mazhab Maliki, fardu dengan wajib tak ada beza, sama. Fardu dengan wajib tidak ada beza. Yang kata ada beza ni adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia membezakan antara fardu dan wajib. Fardu ni contoh ni macam mana? Macam sembahyang fardu sembahyang fardu, kita sembahyang fardu zuhur lima waktu tu kan, fardu. Wajib ni rupanya ada pula yang wajib. Sebab mazhab Hanafi dia ada sembahyang yang wajib selain pada 5 sembahyang tu, ada namakan wajib. Kalau fardu ni yang memang mutawatir, yang tidak ada khilaf di kalangan para ulama, malah termasuk di kalangan rukun Islam, dipanggil fardu. Ada pun ada tak yang wajib? Ada rupanya dalam pandangan mazhab Hanafi mazhab lain tak ada. Contoh sembahyang yang wajib dalam mazhab Hanafi, kalau tak sembahyang berdosa. Kalau ikut majoriti ulama 5 waktu je. 5 waktu saja yang wajib. Yang fardu wajib samalah. Maknanya kalau tak sembahyang 5 waktu ni, maka dosalah. Tapi dalam mazhab Hanafi dia ada yang wajib. Kalau tinggal berdosa, tapi bukan dosa besar. Macam tu. Dia bukan dosa besar. Kalau fardu ni dosa besar. Tapi ada sembahyang yang wajib dalam mazhab Hanafi yang kena sembahyang. Kalau tak sembahyang berdosa, tapi bukanlah berdosa besar seperti mana sembahyang fardu tu. Tapi berdosa kalau tinggal. Iaitu sembahyang witir. Witir dalam mazhab Hanafi wajib. Wajib. Makna dia kalau kita tak buat, dosa lah. Contoh yang lain Contoh yang lain. Kita ada fardu zakat. Zakat fardu kan, wajib. Dalam mazhab Hanafi dia ada satu zakat disebut fardu. Dia ada satu lagi dipanggil sebagai wajib. Bukan zakat tapi wajib. Wajib. Iaitu 1/10 daripada pendapatan kita. 1/10. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Pada harta kita, gaji kita, pendapatan kita, ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang susah. Dia tak kata fardu ni zakat tak, tapi wajib. Yang mana kalau kita tak keluar, salah lah, dosa lah. Tapi taklah berdosa sampai macam fardu tu. Ini adalah pandangan mazhab Hanafi. Adapun dalam pandangan jumhur ulama, wajib dan fardu benda yang sama. Ini pandangan majoriti ulama. Jadi kita kalau sebut fardu tu wajib lah, kalau wajib tu fardu lah. Boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan kita tengok nama Allah yang ke-31.
Nama Allah yang ke-31. Baik, jadi sebelum saya lupa, kalau ikut mazhab lain tak ada lah. Mazhab lain yang wajib hanya zakat. Bukan mazhab lain, ni majoriti ulama. Termasuklah kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i, yang wajib hanyalah zakat. Adapun yang 10-10 tu tak ada. Cuma sunat lah, betul tak? Sunat kita dapat gaji, kita belanjakan lah. Kita belanjakan. Sebab tu bila kita dapat gaji, janganlah makan semua kat kita. Tuan-tuan dapat gaji bulan-bulan ke, berniaga ke, tuan-tuan jangan makan semua, infak sikit kat rumah anak yatim ke, kat orang susah ke. Sebab ayat Quran tu, wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Pada pendapatan kita, kita punya gaji kita ada hak orang meminta-minta dan orang yang susah. Dan kita hidup di Malaysia ni dan seluruh dunia, orang susah memang ada. Betul tak? Banyak orang susah. Sebab tu kita kalau nak berkat gaji kita, tak kira lah sikit lagu mana pun gaji kita, keluarkan. Tapi kita tak kata sampai wajib. Kita kata memang sangat digalakkan lah, barulah kita dapat berkat. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan kita kaya, sekelip mata pun boleh jadi kaya. Betul tak? Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada satu orang niaga, dia masuk dalam TV, dia cakap, cerita dalam TV lah. Pendapatan dia masa dia masuk TV Hijrah tu, sebulan dalam 200 ke 300 ribu macam tu lah. Dia punya untung dia lah, bukan sil, untung 200 ke 300 ribu. Itu biasa lah tuan-tuan. Orang berniaga ni memang kaya tuan-tuan, kalau jadilah. Jadi dia cerita sebelum dia nak sampai ke tahap tu, dia banyak kali berniaga tak jadi. Biasa orang berniaga macam tu, betul tak? Banyak kali kita jumpa kadang-kadang saat niaga ni tak jadi sangat, niaga ni tak jadi sangat, nanti rugi berpuluh ribu, yang ni rugi ratus ribu tuan-tuan, sebelum dia nak dapat yang betul-betul jadi tu. Jadi ceritanya dia berniaga, macam-macam niaga lah, sekali tak jadi, jatuh, kereta pun nak kena tarik, rumah sewa pun tak bayar, nak kena keluar, susah hati dia. Sampailah masa tu dia buat produk terbaru, produk apa? Pewangi fabrik, spray kan, macam Fabuloso ke apa, bukan Fabuloso, yang spray apa tu? Yang spray cushion lah, apalah, pewangi fabrik, tirai lah. Jadi dia buat orang Melayu punya lah. Jadi masa tu dia baru buat, dia pun susah hati macam mana lah. Lumrah lah tuan-tuan, manusia ni kalau susah hati tuan-tuan, semua manusia sama ada di Islam ataupun dia bukan Islam, agama apa pun, kalau dia susah aja, dia akan, fitrah dia akan minta pada suatu kuasa gaib. Yang ni Tuhan tuan-tuan, itulah fitrah. Kita boleh nama apa pun, tapi fitrah manusia bila dia susah, dia mesti minta tolong pada kuasa gaib yang dia tak nampak. Yakni Tuhan. Dia tahu ada satu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang berkuasa. Itu fitrah. Jadi dia tuan-tuan bila susah hati sangat, dia pun pergi masjid, sembahyanglah tuan-tuan, minta tolong pada Allah. Kemudian dia sebut dia nak keluar masjid nanti, dia nak sedekah duit yang paling banyak yang ada dalam poket dia. Jadi duit yang paling besar, note yang paling besar lah. Note 50 ke 100 ke, yang paling besar dalam poket dia, yang itulah dia sedekah. Jadi nak keluar tu, dia tengok dalam poket dia, dia selup ada 50. Padahal dengan kereta nak kena tarik, rumah pun tak bayar lama dah. Tengok banyak-banyak duit tu, 50 yang paling besar, dia bubuh lah 50. Balik-balik banyak orang tempah, orang telefon tempah produk dia banyak. Sampailah dia jadi kaya, saya pendapatan dia ratus-ratus ribu. Jadi tuan-tuan nak ceritanya tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala jadikan kita kaya, bila-bila boleh. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ada pendapatan besar ke kecil, kalau ke banyak kita bagi banyak, kalau sikit kita bagi sikit, betul tak? Sekadar mana yang mampu. Baik. Jadi tuan-tuan, itulah fardu dan wajib. Kemudian tuan-tuan, kita tengok yang ke-31, nama Allah yang ke-31. Qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Nama Allah yang ke-31 Al-Latif, yang maha lembut. Yang maha lembut. Lembut macam mana tuan-tuan? Bukan lembut macam kita tengok pegang kain lembut, pegang sutera lembut, pegang tilam lembut. Bukan makna tu tuan-tuan. Lembut ni makna dia apa? Allah yang amat mengetahui segala rahsia, segala rasa-rahsia, segala sesuatu, dan ia tidak melakukan sebarang kekerasan kepada makhluknya, apatah lagi menzalimi. Dia dua maksud. Yang pertama, Allah Ta'ala mengetahui perkara-perkara yang halus. Yang halus tuan-tuan. So dia perkara-perkara yang sangat rumit, halus, Allah Ta'ala mengetahui. Itu makna yang pertama.
Makna yang kedua adalah Allah Ta'ala ni lembut pada makhluk dia. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Betul tak? Kita dengar ayat Quran sebut Allahu latifun bi'ibadihi. Ayat Quran sebut Allah Ta'ala lembut kepada hamba dia. Makna dia Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba dia dan tidak bertindak keras. Makna dia tuan-tuan, di dunia ni kita tengok banyak orang yang ingkar dengan Allah tapi hidup senang. Hidup senang tuan-tuan. Sampailah akhir hayat nanti barulah dihukum dengan tempoh yang panjang. Kalau umat terdahulu umur sampai ratus tahun, ribu tahun dengan maksiat, tapi Allah Ta'ala tidak bertindak. Sampailah masa yang dijanjikan, yang Allah Ta'ala ila ajalin musamma, masa yang Allah Ta'ala tetapkan kematian dan sebagainya. Hatta kita tuan-tuan, kita tengok ramai orang buat dosa kan. Ramai orang tuan-tuan kita tengok. Malah saya dengar kata antara dosa besar yang orang Islam buat adalah apa? Tak semayang tuan-tuan. Tak semayang lebih teruk daripada berzina. Tak semayang lebih teruk daripada minum arak. Tak semayang lebih teruk daripada berjudi. Tak semayang lebih teruk daripada rasuah. Tak semayang lebih teruk daripada segala-galanya. Tapi kita dah jadi budaya kalau orang tak semayang, macam tak ada apa kan. Macam tak ada apa orang tak semayang ni tuan-tuan. Padahal tuan-tuan, orang tak semayang ni saya ingat puluh juta tuan-tuan. Berpuluh juta. Kalau di India saja katanya hampir 80% tak semayang. 80. Kalau di Malaysia ni tuan-tuan, kalau nak kata semayang 5 waktu penuh ni berapa persen ya? Semayang 5 waktu penuh. Ada juga orang semayang tapi tak penuh, ada. Ada yang langsung tak semayang, ada. Ada yang semayang maghrib isyak ada. Maghrib isyak dia semayang. Pasal apa? Jumpa kawan kat masjid. Atas lilin dia tak semayang. Ada yang habuk tak semayang. Ramai tuan-tuan. Ada berpuluh juta orang Islam. Mungkin ratus juta tuan-tuan. Mungkin 200 juta. Orang Islam ada 1.6 bilion tuan-tuan. Orang Islam ada 1.6 bilion atas muka bumi ni. Kalau kita kata separuh semayang, susah tuan-tuan. Kalau kita kata separuh semayang lengkap 5 waktu, banyak tu lebih kurang dalam 800 juta lebih. Kalau tak sampai separuh, makna dia lagi kata kalau separuh semayang penuh, lagi separuh 800 juta lebih. Berat tuan-tuan tu. Itu dosa besar yang paling besar. Tapi banyak orang yang tak semayang, itulah sebesar-besar dosa. Kita nampak tuan-tuan, contoh kita nampak berzina ni dosa besar. Berzina semua dosa besar. Jangan kita memperkecilkan dosa tuan-tuan. Ini jangan silap tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok satu dosa ni besar, kita anggap dosa lain kecil. Silap. Semua dosa berat. Itu asas dosa tuan-tuan. Asas dosa adalah berat. Ulama sebut dosa besar, dosa kecil tuan-tuan, untuk membandingkan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Bukan membandingkan kita buat je lah, bukan. Sebab bila tuan-tuan buat dosa, Allah murka. Itu poin dia penting. Dosa ni hakikat dia besar, itu je. Nama dosa besar. Cuma bila dibandingkan ada kabair, ada sayyiat. Sayyiat ni dosa kecil lah kita kata. Tapi kecil bila dibandingkan dengan yang besar. Bukan kecil maksudnya kita boleh buat. Faham kot tu? Buat dosa kecil, kecil buat lah. Bukan. Banyak orang dia faham ke dosa kecil buat dosa kecil. Bukan. Silap tu. Dosa, hakikat dosa ni memang kena tinggal. Wajib tinggal. Kalau terjatuh cepat-cepat taubat. Itu hakikat dosa. Banyak orang dosa kecil je. Dosa kecil yang larang tu Allah. Allah Ta'ala murka. Bila kita buat, Allah murka masa tu. Allah Ta'ala tak redha. Kecil ni, saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan. Bumi tuan-tuan, bumi ni besar. Tapi bila dibandingkan matahari, kecil. Nampak? Tapi hakikat bumi ni besar. Kita ada apa? Sistem suria kan. Ada matahari, ada mustari, ada bumi, ada Marikh, ada macam-macam, ada macam-macam planet kan, Uranus dan sebagainya, Zuhal. Sistem suria ni besar. Besar tuan-tuan. Besar. Berapa juta kilometer? Juta-juta kilometer ni. Mungkin bilion kot, saya tak tahu tuan, besar. Tapi bila dibandingkan dengan Bima Sakti Allah, dengan Milky Way, macam tak ada apa tuan-tuan. Cahabuk di padang pasir je. Tapi hakikat dia besar. Dosa hakikat dia memang besar. Cuma bila dibandingkan antara satu dosa dengan dosa lain, ada yang tersangat besar sehingga dosa lain kecil bila dibanding dengan dia. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sebab tu orang yang beriman, dia takkan tengok dosa tu kecil dan dia buat. Itu bukan orang yang betul-betul beriman.
Kalau ada orang pandang lagu tu, maksudnya iman dia masih lagi beriman, tapi iman dia belum mencapai keimanan yang sebenar. Kan sebut dalam hadis, innal mu'min yara zanbahu ka'annahu sakhratun yaqa' alaihi takhsha an yaqa' alaihi yakhsha an yaqa' alaihi. Orang beriman ni tengok dosa macam satu batu yang sangat besar yang hampir-hampirlah yushiku an taqa' alaihi, hampir-hampirlah batu tu hempak dia. Maksudnya orang beriman ni takut dosa, tak kira dosa apa pun. Wal munafiq, dan munafiq ni pula dia tengok yara zambahu ka'annahu dubab marra ala anfi. Ada pun orang munafik, dia tengok dosa macam apa? Macam lalat hinggap di hidung dia, gabuh macam ni ya. Tepih ya. Itu orang munafik, tuan-tuan. Boleh lah. Baik. Jadi tuan-tuan, banyak orang yang tak sembahyang ni dosa besar. Setelah syirik, dosa membunuh dengan dosa tak sembahyang ni lebih kurang, tuan-tuan, bunuh orang. Tapi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang nak cerita seluruh Malaysia, bukan seluruh Malaysia, seluruh dunia lah tuan-tuan. Kalau kita jumpa ada orang, contohnya lah, dia ditangkap basah. Tangkap basah. Katakan dia kena tangkap basah 5 tahun lepas, dia pun dah insaf. Tapi kadang-kadang orang mengata lagi, tak? Dia ni dulu kena tangkap basah. Macam dah gelap lah dunia dia. Memanglah besar dosa berzina tu. Saya dah sebut, hakikat dosa memang besar. Memang dimurkai, memang perlu dijauhi. Tapi kadang-kadang kita lupa yang semayang tu. Pasal banyak sangat tak semayang. Sampai kita tengok kalau member tak semayang, mungkin ada beradik tak semayang, mungkin kawan tak semayang. Dengan kalau lah ada seorang kawan kita yang contohnya lah, dia rajin minum arak, mungkin kita pandang yang minum arak tu lagi teruk, betul tak? Kadang-kadang terpandang. Ataupun rajin tikam ekor, ataupun rajin main perempuan. Saya sebut hakikat dosa ni memang teruk. Jangan kita remehkan dosa walaupun satu. Tapi nak kita tak semayang tu lagi teruk. Tapi kita tengok banyak je orang tak semayang tapi hidup dia senang. Hatta orang yang bukan Islam, yang mensyirikkan Allah, yang kufur pada Allah, tapi hidup dia senang. Itu latif. Lembutnya Allah pada hambanya. Lembutnya Allah ni melebihi segala-galanya, tuan-tuan. Hatta tuan-tuan, ketika mana saya pernah sebut kat tuan-tuan, yang mana ketika mana Hamzah, pak saudara Nabi kan, bila habis perang Uhud kan dia perkerat telinga, betul tak kan? Kerat hidung. Jadi Rasulullah SAW sedih tengok Hamzah bin Abdul Muttalib yang diperlakukan macam tu. Jadi Rasulullah kata kalau perang lagi kita buat kat mereka 70 kali macam ni, 70 orang kita balas balik kejahatan mereka. Tapi Allah Ta'ala tegur, tak boleh. Allah Ta'ala tak bagi. Kata Allah, laisa alayka minal amri, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu wahai Muhammad tentang mereka. Jadi orang kafir yang mengalahkan umat Islam di medan Uhud. Au yatub alaihim au yu'azibahum, mungkin Allah Taala ampunkan mereka, mungkin Allah Taala azabkan mereka. Sebahagian orang yang ikut perang Uhud ya sampai sudah dia tak beriman. Ada sebahagian beriman. Punca kalah umat Islam di medan Uhud adalah kerana Khalid tak balik. Tapi dia masuk Islam, malah dia menjadi satu-satunya sahabat Rasulullah yang Rasulullah puji dia Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Padahal dia penyebab umat Islam kalah di medan Uhud. Ikrimah, anak Abu Jahal kan, syahid di medan Yarmuk, perang Yarmuk, perang yang sangat hebat. Dia syahid tuan-tuan, menjadi pembela umat Islam. Jadi Allah Ta'ala tegur, nak ceritanya Allah Ta'ala kasih pada makhluk dia lebih daripada makhluk kasih pada sama makhluk. Allah Ta'ala lebih kasih tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak bertindak. Cumanya tuan-tuan, kadang-kadang kita hidup ni tuan-tuan, bila kita buat dosa, kita kena sakit, betul tak? Kena musibah. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita orang yang melakukan dosa, musibah itu akan menghapuskan dosa kita, sehinggalah kita mati bertemu dengan Allah tak ada dosa. Sebab tu benda ni penting tuan-tuan, supaya kita redha dengan ketentuan Allah. Ma yadzalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah. Sentiasalah musibah, ujian kan, sakit, mungkin pada harta, mungkin pada keluarga, kena pada orang beriman laki dan perempuan. Sehingga apa? Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sehinggalah dia mati nanti bertemu dengan Allah, atas badan dia tak ada dosa langsung. Ataupun dikena musibah kerana nak diangkat darjat. Baik, siapa yang kita tengok buat dosa tapi hidup senang, tak ada apa langsung, kita risau itu istidraj.
Yang mana nanti dia mati dalam keadaan menanggung dosa yang sangat banyak. Banyak berlaku tuan-tuan. Sampai sudah dia tak taubat, sampai sudah pasal dia hidup senang, dan matilah dia dalam keadaan dosa yang sangat banyak. Apatah lagi menzalimi dia. Allah Ta'ala tidak zalim, lembut, tidak keras, dan tidak menzalimi hambanya. Baik tuan-tuan. Kemudian seterusnya Al-Khabir. Kita tengok Al-Khabir, yang maha mengetahui, yang amat mengetahui segala yang tersembunyi hingga perkara yang tidak tercapai oleh panca indera manusia. Jadi Allah Ta'ala mengetahui sehingga kan benda yang kita tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu semua. Sebab tu tuan-tuan, dalam kehidupan kita ni, yang kita nampak ni, tuan-tuan tengok saya tengok tuan-tuan. Tuan-tuan ada harta banyak ni, tuan-tuan ada anak banyak ni, tuan-tuan ada pekerjaan banyak ni, tuan-tuan gaji banyak ni, kawan ni kena ujian macam ni, kawan ni kena ujian macam ni, kawan ni diuji macam ni, kawan ni rumah tangga dia okey, kawan ni ada sikit masalah, kawan ni kahwin cerai. Yang kita nampak ni tuan-tuan, zahir mata kita tuan-tuan. Banyak benda yang kat dunia ni berlaku yang kita tak tahu tuan-tuan. Hanya Allah yang tahu tuan-tuan cerita di sebaliknya tuan-tuan. Pasal apa jadi lagu tu? Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya tuan-tuan. Sebab tu baru ni pun saya habis kuliah, soalan yang selalu orang tanya, soalan yang famous lah tuan-tuan. Tuan-tuan baru selalu dengar, ada satu hamba Allah tu, dia dia duduk di Manjung kot, begitulah. Jadi dia balik saat di Semanggi tu, dia jumpa saya lepas kuliah subuh. Dia tanya saya soalan. Kata, ustaz, saya ada soalan. Dia kata, kalaulah Allah Ta'ala Allah Ta'ala dah tentukan kawan tu masuk neraka kan, buat apa kita nak beramal? Soalan biasa kan. Kalau dah ditentukan dia masuk syurga, kenapa kita nak beramal? Dah ditentukan dia ahli neraka, neraka lah, kita nak kalut buat apa? Kalau telah ditentukan ahli syurga lah, kita nak buat apa lagi? Itu soalan yang selalu, dan saya banyak kali hurai kat tuan-tuan dah. Saya pun dah sebut dah tuan-tuan, tapi soalan tu selalu bermain di fikiran. Kalau dah ditentukan dia ahli neraka, siapa kita nak beramal? Kalau dah ditentukan dia ahli syurga, kenapa dia nak beramal lagi? Dia dah ahli syurga, jahat lagu mana pun masuk syurga lah nanti. Kalau dia ahli neraka, jahat lagu mana pun, baik lagu mana pun, nanti masuk syurga. Kan ada hadis tu, dia ada hadis. Hadis 40, tuan-tuan buka Al-Arba'un An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi, dia sebut hadis tu. Yang saya sebut kat tuan-tuan 3-4 kali dah, tapi saya sebut kat tuan-tuan sebab dia ada kaitan kan ni. Yang mana Rasulullah SAW cerita, bila kita duduk dalam perut mak kan, ada datang malaikat masa 4 bulan. Masa kita 4 bulan dalam perut mak, ada datang malaikat, dia tiup roh masuk. Jadi bila dia tiup roh, lepas dia tiup roh, ada sebagian ulama kata bukan 4 bulan, ada yang kata 40 hari kot. Tapi yang masyhurnya 4 bulan lah. Sebab dia sebut apa? Arba'ina yauman kan, 40 hari begitulah. Jadi apa dia tiup, lepas tu dia suruh tulis 4. Fayu'mar bi arba'i kalimat, bi arba'i kalimat. Waktu kita 4 bulan tu, Allah perintahkan dan malaikat tulis 4 benda. Masa kita 4 bulan dalam perut mak. Dan tulisan ni simpan, berada di Lauh Mahfuz. Lauh ni tuan-tuan, lauh ni maksud dia, kalau bahasa kita lah, bahasa kita ni papan kenyataan lah tuan-tuan. Lauh macam papan kenyataan lah. Mahfuz ni yang terpelihara, itu bahasa literal. Tapi di atas langit memang ada pun, rupa dia kita tak tahulah macam mana. Tapi di Lauh Mahfuz tu terdapat segala takdir saya tuan-tuan, dan segala takdir semua dah berada di situ. Dan dia mahfuz, terpelihara, tak boleh nak tukar-tukar tuan-tuan, tak diubah-ubah. Baik, jadi tuan-tuan, tulisan tu yang 4 bulan, masa kita 4 bulan perut mak tu, tulis dan disimpan di Lauh Mahfuz tu. Yang pertama ditulis bikatbi rizki. Rezeki kita banyak mana? Saya tuan-tuan, semua dah tulis dah. Yang kedua, kita punya umur, panjang mana umur. Panjang mana umur.
Umur ni tuan-tuan, kita tak pasti. Saya baru ni buka apa di Bukit Merah tu, ada seorang datuk polis, Datuk Hairi nama dia. Dulu tuan-tuan tahu kes Susilawati, yang kena bakar, betul tak? Datuk tu lah yang, dialah yang pegawai yang in charge kes Susilawati. Hebatlah dia tuan-tuan. Dia lagi 3 langkah dia boleh jadi ketua polis negara. Lagi 3 langkah boleh jadi ketua polis negara. Pencen dia pun Jusa C tuan-tuan. Jusa C ni naik pegawai atas lah. Tuan-tuan pun tahu kan, kalau kita apa, kalau cikgu ke, dia akan mati di DG 54. Kalau doktor pun UD 54. Semua 54. 54, 54. Katanya nak sekarang ni nak buat 58. Dia 54 tu mati lah. Nak naik Jusa C ni susah lah. Jusa C ni pun dia ada kota dia tuan-tuan. Jusa C ni gaji banyak. Sekali naik Jusa C dia naik hampir seganda tuan-tuan. Dia naik, kalau gaji tuan-tuan sebelah, dia naik sampai 20,000 lebih. Jusa C. Jadi tuan-tuan, dia ni dapat ni lah, dia datuk dan dia pencen pun Jusa C. Pencen dia pun sebulan 8,000 lebih. Banyak lah tuan-tuan. Dia sihat tuan-tuan. Sihat walafiat. Saya kenal dia masa saya mengajak di Masjid Bukit Merah tu, mai duduk dengan dia lepas kuliah, dia ajak pergi makan kedai. Rapat dengan dia lah, banyak menyembang. Tapi dia orang yang memang steady, sihat. Bukan berisi tuan-tuan. Orang yang kita tengok umur dia 60-an tapi dia memang cergas. Dia ni jaga kesihatan. Meninggal lah tuan-tuan. Saya terkejut saya, ajal tuan-tuan. Saya dengar meninggal, Datuk Hairi meninggal. Terkejut saya tuan-tuan. Ramai orang yang saya kenal sakit teruk tak mati-mati, betul tak? Bukanlah kita minta dia mati, tapi memang dia tak mati. Panjang umur dia. Saya punya mak saudara tuan-tuan, kaki sebelah dah tak ada, kaki belah ni penuh dengan nanah kan, cuci. Hari tu tangan dia pula naik nanah. Saya tengok memang, kalau tengok mak saudara saya ni tuan-tuan, memang kencing manis, macam-macam penyakit ada. Macam-macam penyakit ada tuan-tuan. Sagi dia demam dah tak larat. Tapi tuan-tuan, sekarang sihat balik, tapi cuci kaki je. Makcik saya tu sakit daripada 2017 tuan-tuan. Dah kena potong kaki, 2017 potong kaki. Biasanya orang potong kaki ni tak lama lah, biasanya lah. Tapi sihat lagi. Saya mula kenal Datuk Hairi tu 2017. Saya mula kenal dia. Dan dia memang sihat sungguh, sihat sesihat-sihatnya. Tak ada apa. Makcik saya lah ni sihat tuan-tuan, tapi kaki duk cuci lah. Datuk Hairi meninggal, saya terkejut dah tuan-tuan. Umur baru 64. Yalah 64, tapi sihat lah. Saya tengok umur dia tu boleh pergi sampai 80, 90. Sebab orang jenis aktif. Meninggal pasal dia kena jantung. Lepas kena jantung, duk pergi berubat. Kena COVID tuan-tuan. Kena COVID. Kena COVID apa saya tak tahu. Meninggal kerana COVID lah. Jadi masa dia urus tu memang tak boleh pergi lah. Sebab memang KKM yang urus. Baru lagi tuan-tuan, dalam minggu lepas kot. Jadi nak cerita ajal tuan-tuan lah, kita tak sangka. Baik, jadi dah tulis dah tuan-tuan, ajal. Sihat lagu mana pun kalau dah ajal, mati. Walaupun ada kawan kita yang kita tengok sakit teruk, kalau dia belum ajal, dia tak mati tuan-tuan. Ajal. Yang ketiga, amalan. Tulis dah. Pahala banyak mana, dosa banyak mana. Dan yang paling takut yang keempat tu. Yang ni yang dia tanya soalan ni. Syaqiyun aw sa'idun, ahli syurga ke ahli neraka? Tulis dah. Masa 4 bulan tu tulis dah. Saya bila saya fikir hadis ni, saya takut tuan-tuan. Pasal kita umur 4 bulan dah tulis. Pertama tulis amalan tak apalah. Tulis apa kita punya rezeki kan banyak mana. Kemudian tulis kita punya ajal kita tak apalah. Tulis kita punya amalan. Yang ni pun dah takut, banyak mana pahala, banyak mana dosa. Yang paling takut yang keempat tu, syaqiyun aw sa'idun. Tulis dah waktu tuan-tuan 4 bulan dalam perut mak saya, 4 bulan dalam perut mak saya. Malaikat dah mai tulis dah, syaqi aw sa'id. Kalau syaqiyun ahli syurga, kalau sa'idun ahli syurga, syaqiyun ahli neraka, syaqiyun ahli neraka, sa'idun ahli syurga. Sa'id, kan ada orang nama Sa'id kan. Sa'id tu maksud dia bahagia. So dia ahli syurga lah. Sa'id, ahli syurga. Syaqi, celaka, ahli neraka. Itu makna dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, saya kadang-kadang saya fikir hadis ni, saya terfikir diri saya ni syaqi ke Sa'id. Itu saya terfikir. Kalau Sa'id ahli syurga, alhamdulillah tuan-tuan, lapang.
Tapi kalau syaqi ahli neraka macam mana lah? Sebab Rasulullah sambung setelah tu. Sambung. Setelah Rasulullah sebut tu, Rasulullah sambung. Tuan-tuan boleh tengok kitab 40 hadis Imam Nawawi kan. Ini kitab hadis 40 yang paling masyhur di seluruh dunia, tuan-tuan. Sebut hadis 40, yang inilah paling masyhur, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ada 43 hadis kot, ke 42 hadis dalam tu. Hadis 40 Imam Nawawi. Rasulullah sambung, kata Rasulullah SAW, fawalladhi nafsi biyadih, demi Tuhan, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, di kalangan kamu ada yang melakukan amal-amal ibadah, amal ahli syurga. Amal ibadah, puasa, zakat, haji, sedekah, infak dan sebagainya, hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah illa dhira', sehinggalah antara dia dengan syurga hanyalah sehasta je. Punya bagus, kat dunia ni cukup bagus. Memang bagus lah kita panggil, bagus sungguh. Fayasbiqu, dia ni bagus tak bagus ni, antara dia dengan syurga hanyalah sehasta. Apa nak sehasta? Maksud dia kalau masa dia baik tu dia mati, dia masuk syurga. Itu mana dia. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi dah tulis dah masa dia 4 bulan. Dia ni syaqiyun ahli neraka. Dah tulis dah, walaupun dia hidup punya baik sungguh lah. Tuan-tuan dengar betul-betul ni, tuan-tuan, penting. Tapi dah tulis dah dia ni syaqi ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha, hujung-hujung dia nak mati dia akan buat dosa dan dia masuk neraka. Macam mana, tuan-tuan? Hujung-hujung dia nak mati dia akan buat dosa dan dia masuk neraka. Tu kisah dia banyak lah, tuan-tuan, kalau saya nak sebut. Barsisanya, Bala'am bin Ba'uraknya, panjanglah, tuan-tuan. Iblis makhluk yang paling jahat. Dia jangan kata masuk syurga, dia memang duduk dalam syurga pun. Dia duduk dalam syurga, betul turun. Macam mana boleh jadi lagu tu? Dia punya bagus yang duduk dalam syurga tu dah jadi makhluk paling jahat, tuan-tuan. Kalau ada orang nak jadi makhluk paling jahat, tak boleh dah. Iblis dah pegang dah, tuan-tuan. Ranking makhluk paling jahat, Iblis dah pegang. Orang lain tak boleh rampas pada dia. Dia paling jahat. Kemudian sambung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi nafsi biyadih, dan demi juga zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira'. Ada di kalangan kamu, ada di kalangan manusia yang mana dia buat dosa ni, buat amalan ahli neraka, buat dosa, berzina, minum arak, pecah amanah, rasuah dan sebagainya. Macam-macam dosa dia buat, sehingga kan antara dia dengan neraka hanyalah sehasta. Mana dia apa? Kalau masa dia jahat tu dia mati, masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi masa 4 bulan dulu malaikat tulis yang ni ahli syurga, padahal hidup jahat sungguh. Fayamalu bi amalil ahlil jannah fayadkhulaha, hujung-hujung dia nak mati dia mesti buat baik dan dia mati dalam keadaan dia buat baik. Oh, kacau, tuan-tuan. Yang ni yang abang tu tanya, dia kata, ni nampak dah ditentukan dah, ustaz nak sibuk amalan apa, dah ditentukan dah. Nanti kita beramal punya penat amalan ahli syurga, lah sekali masuk neraka. Yalah, dia tentu. Baik kita hidup macam biasa, betul tak? Kalau buat baik pun, kalau dah tentu ahli neraka, masuk neraka. Kalau dah tulis ahli syurga, jahat macam mana pun masuk syurga. Itu soalan dia, tuan-tuan. Jawapannya dikaitan dengan khabir ni. Yang malaikat tulis itu bukan memaksa hamba, tapi itu dalam ruang lingkup ilmu Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Cumanya kenapa ada orang bagus, hujung dia rosak? Itu persoalan lah. Kenapa ada orang yang teruk, hujung dia bagus? Dia dalam hadis lain kita kena tengok, tuan-tuan. Hadis lain dia ada jelaskan. Hadis lain dia sebut sikit, dia tambah sikit. Cerita sama tapi dia sikit tambahan.
Yang mana rawi dalam hadis ni tak sebut, dalam hadis lain rawi sebut, iaitu fima yabdu. Fima yabdu pendek tuan-tuan, tapi makna dia dalam. Makna dia apa? Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahli jannah fima yabdu. Makna dia apa? Ada di kalangan manusia ni yang dia buat amalan dengan amalan ahli syurga pada zahirnya. Maksud dia zahir ni nampak bagus, dalam tak tahu. Macam iblis, bagus zahir dia, tak boleh challenge iblis, tapi dalam dia ada takabur. Takabur ni memang rosak tuan-tuan. Sama juga kat dunia ni, kalau ada orang nampak punya bagus tuan-tuan, tak tahu dalam ni macam-macam. Mungkin ada hasad, betul tak? Hasad dengki kan. Ada orang tuan-tuan ahli ibadah, main masjid tapi dengki. Malah sihir pun ada tuan-tuan, main sihir pula. Kalau main sihir jam tuan-tuan. Pasal sihir ni tuan-tuan, kalau ikut sebagai ulama, boleh menjadi kufur. Siapa mengguna sihir boleh menjadi kufur. Kalau terbukti dia sihir, hukum dia bunuh dalam Islam. Sihir ni bukan benda main-main. Tapi ada orang kadang-kadang dia tak puas hati dengan orang, dia dengan rasa tak bersalahnya, dia pergi Thailand, dia jumpa bomoh, dia minta buat kat orang kan. Ini bukan cerita main-main, ini cerita berat tuan-tuan. Kalau ikut sebagai ulama, batal tuan-tuan akidah, berat, dosa besar. Kalau terbukti, hukum dia bunuh. Orang tangkap dapat bahan-bahan sihir tu kan, yang disihir tu, hukum dia bunuh, berat tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada orang rasa macam biasa, nak kena orang pergi jumpa bomoh. Ni bukan cerita main, ni cerita berat. Betul tak? Nampak bagus, rupanya dalam dia ada dengki. Itu yang akhirnya lingkup. Zahir nampak bagus, ada takabur, rosak. Zahir nampak bagus dah, rupanya dalam hati ni ada ujuk pula dah. Tahu ujuk? Ujuk ni maksud dia tengok muka dia dalam cermin, dia cakap sorang-sorang, aku kat ayat putih ni aku paling bagus sekali. Dia perasan. Nampak? Itu semua benda yang akan rosak tuan-tuan. Kita kerja, kita beribadah. Ibadah ni kerana Allah, bukan untuk kita berbangga-bangga, untuk kita unjuk. Perasan bagus tuan-tuan, perasan. Duduk dalam masjid tuan-tuan, dia duduk rasa dia paling mulia, orang lain mau teruk dia duduk rasa lagu tu. Itu unjuk. Riak pula, nak tunjuk ke orang. Zahir nampak bagus, tapi dalam rosak. Dan saya pun pernah jumpa tuan-tuan, bukan tak pernah. Kita mengajak merata tuan-tuan, pernah jumpa jemaah tuan-tuan, serban atas kepala, bagus serban atas kepala tapi dia tengok ustaz kalau main mengajak, kalau ustaz muda dia kata apa? Ini semua budak hingusan. Ustaz dia panggil budak hingusan hang main masjid bagus, pakai serban bagus, perlu ke hina ustaz? Kita datang berkongsi ilmu. Ini bahaya tuan-tuan. Zahir bagus, takut dalam lingkup. Sama juga, kenapa ada orang yang jahat, hujung-hujung dia baik? Mungkin zahir dia nampak teruk, tapi kadang-kadang batin dia bersih. Tidak, mungkin batin dia tak ada riak, tak ada takabur, tak ada sum'ah, tak ada benda-benda tu. Malah mungkin batin dia cinta pada ulama, cinta pada anak yatim, suka tolong orang yang susah. Batin dia bersih. Itu yang kadang-kadang hujung dia Allah Ta'ala bagi hidayah pada dia, kerana batin dia. Boleh tak? Sebab tu kena pencuci tuan-tuan. Dalam ni kena cek tuan-tuan. Habislah tuan-tuan, kita dah isyak dah pun. Akan datang kita pergi Al-Halim tuan-tuan. Akan datang Al-Halim. Sebab tu takdir tadi tuan-tuan tu, dia bukan paksa tuan-tuan, tapi dia nak cerita apa benda yang akan berlaku, itu saja. Apa benda yang akan berlaku dalam ilmu Allah. Dia bukan paksa kita jadi jahat, jadi baik, tak. Kita yang kena beramal. Macam rezeki lah tuan-tuan, rezeki dah ditentukan, tapi kena cari. Tidak, rezeki ni ilmu Allah. Banyak mana yang kita cari, banyak mana yang kita akan usaha ni tuan-tuan, sesungguh mana usaha kita, dan banyak mana kita dapat, semua dalam ilmu Allah, macam dalam ketentuan Allah. Nampak tuan-tuan? Banyak mana kita beramal ibadah, kita tinggal maksiat, semua dalam ilmu Allah tu yang catat tu. Dalam ilmu Allah khabir ni, bukan paksa tuan-tuan. Dalam hidup kita ada pilihan kan. Kita ada pilihan, dan kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita. Adapun takdir tak ada mengena-mengena, itu takdir kerja Allah tuan-tuan. Takdir tak ada kena mengena dengan kita tuan-tuan, tu kerja Allah. Memang takdir benda yang akan berlaku tu dalam ilmu Allah. Tapi kita ni nak jadi baik ke, nak jadi rosak ke, nak jadi ahli neraka ke, nak jadi ahli syurga ke tuan-tuan, tanya diri sendiri, bertindak tuan-tuan. Kita yang tentukan tuan-tuan.
dengan ilmu kita dan sebagainya tuan-tuan. Ada pun Allah Ta'ala tentu itu ilmu Allah tuan-tuan. Kita yang kena usaha, sebab Quran sebut kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa dia selamat, dia tergadai dengan amalan dia. So usaha dengan kebaikan, perbaiki diri sendiri. Itu kita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan takut, katakan tuan-tuan takut, kalaulah dah tulis dulu aku ni syaqiyun, macam mana nak buat? Kita takut. Syaitan bisik kita, hang beramal buat apa? Kalau dah tulis syaqiyun, hang masuk neraka. Macam mana nak buat? Mudah saja, doa pada Allah. La yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak ada yang boleh menolak doa melainkan menolak ketentuan melainkan dengan doa. Sebab tu ada asal sebahagian ulama salaf, dia berdoa di depan Kaabah, duduk di mana? Duduk di kelambu Kaabah. Ya Allah, kalaulah ditulis dulu aku ni syaqiyun di sisimu, maka padamlah takdir itu. Kau tulislah aku ni sa'idun ahli syurga, yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala padam di lauh mahfuz apa yang Allah Ta'ala kehendaki, wa yusbit, dan Allah Ta'ala tetapkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Lauh mahfuz tu Allah Ta'ala boleh padam dan ubah, menurut kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau datang syaitan bisik lagu tu, doa macam tu tuan-tuan. Tidak ada yang boleh menolak qada melainkan dengan doa. Tuan-tuan, saya mohon maaf tuan-tuan, saya terlajak masa tuan-tuan. InsyaAllah akan datang Al-Halim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa la mahruma wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.